Yelah, nampak berbeza cara kita menangani masalah. Isunya sama, cuma uh, caranya je berbeza. Saya juga kadang-kadang saya terfikir juga kan, macam semalam saya terfikir satu perkara kurang-kurang dia dah pergi umrah, saya belum lagi kan. Kerana Hmm. sampai tahap begitu saya fikir kan. Jadi kalau kita boleh tangani dengan secara berhemah, saya ingat perkara ini kita boleh selesaikan. Okey, seperkara lagi tentang isu fitnah berkenaan Dr. Mujahid jual aset tabung haji. Ini masih lagi diperkatakan di ruangan komen dan sebagainya. Kalau Dr. Mujahid nak jawab, sebab saya tahu dah banyak kali dah jawab, Dr. Mujahid ini jahat, jual aset tabung haji, jual aset orang Melayu, jual aset orang Islam dan sebagainya. Silakan doktor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat dia di atas ujian-ujian yang terpaksa kita lalui ini. Alhamdulillah, pertama saya nak ingatkan kepada semua pihak ya bahawa tabung haji, isu dia ini adalah isu corporate governance. Bila kata corporate governance, dia adalah isu yang memerlukan disiplin tertentu untuk memahaminya. Saya sendiri, Zack, secara jujurnya bukan dari latar belakang corporate governance. Latar belakang saya ialah siasah syariah ataupun sains politik. Tetapi di atas sifat saya diberikan tanggungjawab untuk menjaga tabung haji di bawah kuasa Menteri Agama yang termaktub di dalam Akta Tabung Haji, maka saya secara automatik mengambil langkah memahami situasi dengan melihat aspek governance ataupun pengurusan pentadbiran governance korporat, ya. Dan ini melibatkan disiplin yang bukan semua orang boleh cakap, ya, bukan semua orang boleh buat komen, kerana ia melibatkan soal disiplin keuangan, ia melibatkan soal kepentingan para pendeposit, ia melibatkan lebih penting secara kita kata sentimen dan emosinya, ia melibatkan kepentingan 9 juta umat Islam yang berdaftar atau yang menjadi kita kata meletakkan deposit mereka di tabung haji untuk satu cita-cita murni, iaitu mereka nak melakukan ibadat haji yang di Malaysia ini. Tabung hajilah diberi kuasa dari sudut resmi kerajaan yang dipandu oleh undang-undang, ya, untuk mengendalikan para jemaah haji Malaysia. Itu latar belakang dia, Zat. Jadi kalau orang biasa yang tidak ada latar belakang ilmu tentang pengurusan korporat, maka kalau dari mulut dia keluar sesuatu yang dia tidak tahu, maka kita kena ingat firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang yang tahu. Ahlu zikri ini dia tak sebut hanya ulama, ya. Ahlu zikri ini semua para mufassir kata orang yang di dalam bidangnya itu seorang yang pakar. Maknanya hari ini dengan kepelbagaian diversity of knowledge yang ada hari ini, kita tidak boleh mengatakan saya pakar semua bidang. Tidak. You pakar sesuatu benda, maka benda ini you kena rujuk kepada orang yang lebih pakar. Jadi itu makna fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi apabila orang bercakap pasal tabung haji yang isunya ialah governance, isunya ialah tentang pengurusan korporat, isunya ialah tentang pentadbiran, tata kelola keuangan yang ada dia punya piawaian tertentu yang kena dipenuhi, dan lebih penting ialah ia adalah satu yang diperbadankan, makna dia ada akta. Bila dia ada akta, di atas kepentingan 9 juta, hari ini mungkin 8.5 juta para pendeposit, pastilah undang-undang itu memainkan peranan yang sangat penting, kerana apa yang lebih besar dari 9 juta pendeposit ini ialah
aset tabung haji ketika itu yang nilainya hampir 78 bilion atau lebih, sudah tentulah ia perlu dijaga dengan amanah, dengan jujur. Maka mereka yang mudah sekali menghukum, ya, dengan menyatakan jual aset, mudah sekali menyatakan kita ini menghancurkan institusi umat Islam, dia kena ingat, Allah mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali kamu berbicara barang apa yang kamu tiada berpengetahuan dengannya, kerana cakap kamu dan bicara kamu itu akan dipersoalkan daripada apa? Pendengaran kamu, ya, pandangan kamu, dan juga hati budi kamu, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertolak dari situ, Zack. Kita tak boleh nak cakap benda ikut hawa nafsu. Kita tak tahu, kata tak tahu. Kalau benda yang kita tak tahu, kita kata kita tahu, rosak. Habis rosak. Begitulah juga ustaz-ustaz yang berasa diri dia tahu segala sesuatu, asal nama ustaz dia tahu semua. Maka dia pun buka kitab, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia bercakap barang apa yang dia tidak ada pengetahuan tentangnya. Maka dia pun sedap mulut kata Mujahid jual tabung haji, Mujahid jual aset umat Islam, Mujahid lingkupkan tabung haji. Maka saya ingatkan kepada ustaz-ustaz ini, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu akan dipersoalkan. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka ketika di akhirat kelak. Allah kata semua kamu akan dipersoalkan satu per satu. Dan lebih buruk daripada itu, yang bercakap benda ini orang yang menggelar dirinya ustaz. Yang bercakap benda itu orang yang menggelar dirinya ulama, ya. Tiba-tiba orang mendengar benda yang disebut oleh ulama ini, tetapi dia tidak bercakap atas ilmu, dia tidak bercakap atas tanggungjawab, dia tidak bercakap atas fakta. Tunggulah kamu. Kamu bila Allah tak akan tanya kepada orang yang jahil macam kita ni, Zack. Ya, maklumlah kita rockstar. Kan? Kita ni jahil dengan rambut kita macam ni, ya, tak pakai baju jubah, songkok pun tak pakai baju Adidas. Menteri Agama apa ni? Saya pakai baju Palestin, doktor, Palestin. Oh, dia Palestin. Okeylah. Kira Zack lagi warak pada saya. Saya pakai baju Adidas malam ni. Sebab bilik bacaan saya ni sejuk. Okey.